إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. الحمد لله على نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ويا لها من نعمة عظيمة ومنحة جليلة والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير البشر على الإطلاق وأفضل في المعالي الأحلاق صاحب السرح الأطرح والشمائل الفاضلة والخصال العظيمة المتتالية. Alhamdulillah yang saya hormati pengerusi dan ahli jawatan kuasa Masjid As-Saadah Kampung Datuk Ahmad Said Tambahan 2, yang saya kasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan guru, asatidah, alim ulama, cerdik pandai, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, ibu-ibu dan ayah sekalian. Pertama dengan selamanya senantiasalah kita merafakkan kesyukuran kehadirat ilahi, kerana dengan limpahan kurniaan dan rahmat keberkatannya kita dapat bersama-sama pada pagi ini solat subuh secara berjemaah sebentar tadi, dan dapat kita teruskan dengan majlis ilmu. Alhamdulillah juga tuan-tuan dapat melaksanakan, tuan-tuan dapat meraihkan sesuatu perkara yang dikatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang dapat solat 2 rakaat qabla subuh, maka tuan-tuan lebih baik khairun wa ma fid dunya, khairun ma fid dunya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa yang tuan-tuan dapat adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya, yang dimana sedikit, amat sedikit daripada kalangan-kalangan kita yang mampu dapat melakukan solat sunat subuh 2 rakaat, walaupun telah dijanjikan oleh baginda itu adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. InsyaAllah pada permulaan pengajian berkitab kita, jutaan terima kasih juga kepada ahli jawatan kuasa yang sudi menerima saya di masjid ini. Saya rasa ni kali pertama saya mengajarlah kat masjid ni. Solat dah pernah beberapa kali dah solat di sini, alhamdulillah, dan jutaan terima kasih juga. Dan insya-Allah saya akan guna pakai kitab 40 hadis kehidupan di alam barzakh dan akhirat sebagai pengajian bulanan yang banyak membicarakan tentang alam barzakh, tentang perjalanan hidup dan tentang hari akhirat. Malah ia tergolong di dalam salah satu ilmu tauhid, ilmu akidah yang wajib kita pelajari. Ramai di antara kita, anak-anak muda kita, kadang-kadang gagal memahami, gagal mengetahui alam barzakh itu, alam akhirat itu sendiri. Kerana apa? Kerana daripada kecilnya, daripada anak mudanya tak belajar. Sedangkan ilmu tauhid, ilmu yang gaib, tuan-tuan, adalah salah satu perkara yang wajib fardu ain untuk kita pelajari. Ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf, 3 subjek ataupun perkara yang wajib setiap Islam mukallaf mempelajarinya. Maka seperti kebiasaan, sebelum kita pergi lebih jauh, maka saya akan bacakan sedikit mukaddimah penyusun
yang telah disusun oleh Ustaz Zamri bin Hashim Abu Hazim Al-Dimashqi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur kehadirat Allah yang telah memudahkan saya menyusun kitab, iaitu penulis 40 hadis kehidupan di alam barzakh dan akhir. Kitab ini menceritakan perjalanan yang bakal kita tempuhi bermula selepas meninggal dunia. Ia merupakan perjalanan yang sangat jauh. Kita mendoakan semoga penghujung perjalanan ini kita akan sampai ke syurga, insya-Allah. Tuan-tuan, perjalanan hidup kita, tuan-tuan, tidak lain dan tidak bukan satu perjalanan musafir yang sangat-sangat jauh, yang di saat kita telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada alam arwah, alamnya alam roh, yang di mana kita semua pernah berjumpa, tuan-tuan, di alam roh. Cuma kita tidak diberi satu ingatan oleh Allah untuk memperingatkan akan peristiwa itu. Lalu kita ditiupkan oleh malaikat untuk mendiami rahim ibu-ibu kita selama 9 bulan. Kita pindah lagi ke alam rahim, tuan-tuan. Lalu apa yang kita ada sekarang, kita dilahirkan oleh ibu kita ke alam ad-dunya. Alam dunia, tuan-tuan. Walaupun mengikut rekodnya, alam dunia di antara alam yang paling sekejap juga. Sekejap je, tuan-tuan, kehidupan kita di dunia. Ada yang 60 tahun, ada yang 70, ada yang 20 tahun, tuan-tuan. Ada yang 30, ada yang kadang-kadang 5 tahun je hidup di dunia. Maka amat-amat singkat kehidupan. Yang dikatakan kehidupan kita di dunia, tuan-tuan, seumpama kehidupan di akhirat, waktunya daripada subuh hingga ke zuhur, dibandingkan dengan waktu yang sebenarnya di akhirat. Kerana apa? Kerana satu hari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun di dunia. Walaupun begitu pendek, tuan-tuan, tetapi asbab dunia, tuan-tuan, darul asbab. Kita ni bukan warga negara dunia, tuan-tuan. Kita warga negara akhirat. Ini kita kena faham. Jangan tuan-tuan merasa sayang akan dunia. Jangan tuan-tuan merasa tak nak meninggalkan dunia. Sebab kita diciptakan oleh Allah kekal abadi untuk menjadi warga negara akhirat. Maka persinggahan kita di dunia, maka sebab itu dunia darul asbab. Walaupun singkat ia menjadi sebab, adakah kita akan diletakkan oleh Allah sama ada di syurga ataupun neraka, wala'iyahzubillah. Mana mungkin tuan-tuan dapat masuk ke syurga? Mana tuan-tuan akan dicampak ke neraka kalau tuan-tuan tak sampai ke muka bumi ini, tuan-tuan? Maka Allah telah memberi peluang kepada kita. Daripada kita tiada wujud, tiadanya kita, tuan-tuan, ada kita, dan suatu hari nanti kita tiada balik. Kita akan kembali ke negara asal kita, iaitu akhirat. Makanya akan ada alam barzakh yang akan kita singgah juga. Saya akan menjadi Allah Yarham, tuan-tuan akan menjadi Allah Yarham. Gelaran yang akan tuan-tuan pegang selamanya. Lah ni memang orang panggil saya ustaz, ada orang panggil datuk, ada orang panggil Tan Sri. Tapi leh-leh Tan Sri, tuan-tuan, orang akan panggil Allah Yarham. Saya orang panggil ustaz sekarang, leh-leh Allah Yarham. Itulah gelaran yang tuan-tuan saya akan pegang.
Yang alam barzah nanti tuan-tuan, itu pun kita akan singgah sementara. Alam pemisah, alam barzah ni tuan-tuan diterjemahkan alam apa? Alam pemisah di antara dunia dan akhirat. Kita tak sampai lagi akhirat, kita ada di alam pemisah, alam pendinding di antara dunia dan akhirat. Orang kata duduk situ sekejap, baik kehidupan kita di dunia, maka baiklah kehidupan kita di alam barzah. Buruk kehidupan kita di dunia, maka kita telah mencipta lubang daripada lubang-lubang neraka di dalam alam barzah. Auzubillah min zalik tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, bagaimana kehidupan kita, corak kehidupan kita akan menentukan bagaimana kematian kita, bagaimana akan kehidupan kita di alam barzakh nanti tuan-tuan. Dan bagaimana pengakhiran kita juga akan mencorakkan bagaimana kehidupan kita di akhirat sana. Sebab itu adanya perkataan innamal a'malu bil khawatim. Bagaimana pengakhiran kita juga itu adalah sesuatu yang penting. Dan selepas itu akan adanya tiupan sangkakala, akan ada dibangkitkan semula. Adanya padang mahsyar, kita akan berkumpul dengan bilion daripada makhluk yang pertama dicipta Allah, sehingga akhirnya akan berkumpul pada satu tempat tuan-tuan. Bayangkan betapa ramainya manusia, betapa ramainya jin, betapa ramainya haiwan-haiwan. Adanya syafaat-syafaat, kita mengambil, kita nakkan syafaat-syafaat daripada nabi-nabi, nabi-nabi sallallahu alaihi wasallam. Adanya yaumul hisab, kita akan dihisab setiap amalan kita tuan-tuan. Adanya penyerahan catatan amal, adanya titian mizan dan telaga, dan last sekali kita melalui sirat, titian sirat, yang akhirnya barulah sampai penghujung perjalanan kita tuan-tuan, iaitu syurga ataupun neraka. Maksudnya jauh lagi perjalanan hidup kita. Maka sebelum sampai ke destinasi yang kita dambakan itu, iaitu syurga ataupun syurga lah tuan-tuan, ke ada yang mendambakan neraka? Ada tak yang nak neraka sini? Semualah syurga. Maka di saat kita nakkan syurga tuan-tuan, tuan-tuan nak syurga, saya nak syurga, maka tidak dapat tidak, pastikan kita beramal seperti mana amalan ahli syurga. Tetapi tidak dapat tidak, kita akan melalui banyak persinggahan seperti mana yang saya kongsikan kepada tuan-tuan. Kita juga akan diajukan dengan banyak soalan. Soalan tentang harta, soalan tentang ilmu, soalan tentang tubuh badan, dan semua nikmat lain tuan-tuan. Subhanallah. Ni tuan-tuan, nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat berkeluarga, nikmat dunia, nikmat kesihatan, nikmat pakaian, nikmat rumah, segala nikmat akan dipersoalkan. Ilmu yang kita belajar, yang tuan-tuan duduk siap-siap ni, tuan-tuan kena tanya. Semalam yang tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu, esoknya tuan-tuan akan dipersoalkan oleh Allah. Kamu dah belajar, kamu dah menuntut ilmu, tapi kenapa tak amal? Oh, itu lagi susah tuan-tuan. Kalau jahil, kita boleh kata, ya Allah, aku tak tahu. Kalau kita dah belajar, dah tahu, tapi tak belajar, itu lagi satu bab. Kata berilmu, belajar dan beramal. Sebab itu di antara cara yang baik orang yang berilmu, iaitu dengan kita ilmu yang kita pelajari, kita amalkan. Tubuh badan kita akan dipersoalkan oleh Allah, dan kesemua nikmat-nikmat yang lain. Ketua keluarga akan ditanya tentang keluarganya tuan-tuan. Setiap ni ayah-ayah, termasuk saya yang bercakap di hadapan, kita seorang suami, kita seorang bapa,
Akan ditanya bagaimana kita memimpin keluarga kita ke arah memahami Islam, mengenal Allah, mengenal Nabi, tuan-tuan. Bagaimana tanggungjawab seorang ayah, bagaimana seorang ayah yang membiarkan anak-anak perempuannya tidak menutup aurat dengan betul, tuan-tuan. Akan dipersoalkan, sedangkan itu adalah tanggungjawab kita. Ayah tahu yang tak pakai stoking tu tidak menutup aurat dengan betul, tapi kita biarkan anak kita biar, tuan-tuan. Kita tahu bahawa seorang perempuan wajib menutup aurat, wajib melubuhkan tudungnya. Kita biarkan anak kita dengan tudung tak berapa nak labuh, pakaian tak berapa nak longgar, stoking tak pakai. Sedangkan kita tahu seorang bapa sebab kita pergi masjid, kita belajar. Kita tahu bahawa seorang perempuan yang keluar daripada rumahnya hanya dengan aurat dapat dilihat muka, tapak tangan dan belakang ni saja. Kaki tak pakai stokin, nampak aurat, tuan-tuan. Kita biarkan anak kita. Kita pula keluar dengan anak kita dengan rasa tak ada rasa bersalah pun, kita akan dipersoalkan, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, tanggungjawab seorang bapa begitu berat. Dan pemimpin ditanya tentang kepimimpinannya terhadap rakyatnya. Kalau kita keluarga pun banyak kita tak mampu, apatah lagi pemimpin, tuan-tuan. Banyak tanggungjawabnya. Seandainya pimpinan dia tidak dibuat dengan betul, seandainya amanahnya tidak dilangsaikan, seandainya tidak dilakukan dengan betul, akan dipersoalkan oleh Allah. Kita akan ditanya tentang nikmat pendengaran, penglihatan dan hati fikiran, dan soalan tentang niat dalam melakukan amalan soleh. Adakah niatnya ikhlas ataupun tidak? Ini yang penting, tuan-tuan. Dalam segala amalan kita, tuan-tuan, walau sebanyak mana kita berpuasa kepada Allah, kita bersujud kepada Allah, kita sedekah di dalam masjid-masjid, yang penting bagaimana kita mengikhlaskan diri kita lillahi ta'ala. Jangan sesekali kita mengharapkan akan orang. Jangan kita sesekali menambahkan pujian manusia. Jangan kita sesekali mengharapkan perbuatan kita dipandang manusia, tetapi mengharaplah pujian dan pandangan daripada Allah, tuan-tuan. Dan segala nikmat, bahunya pendengaran, penglihatan akan kat mana kita lihat, bagaimana tangan kita gunakan, bagaimana kaki kita. Semoga Allah memberkati dan memberi manfaat di atas kitab yang penulis susun ini, yang saya susun, yang penulis. Mudah-mudahan kita dapat mempersiapkan diri dengan memperbanyakkan amal soleh sebagai bekalan ke negeri akhirat, negeri yang kekal abadi. Ingatlah, hidup di dunia ini hanya persinggahan semata-mata. Maka sebab itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin yang bijak, mukmin yang cerdik, tuan-tuan. Kita nak jadi orang cerdik, tuan-tuan, bukan setakat cerdik di dunia. Sebab itu Baginda nak yang orang yang cerdik, betul-betul cerdik, iaitu bagaimana ia mempersiapkan bekalan untuk kematian. Siapkan bekalan kematian. Apa kita nak berjumpa dengan Allah, saat-saat lagi nak jumpa dengan malaikat munkar, dengan nakir di alam barzah. Tuan-tuan nak jawab apa? Ma rabbuka, siapakah Tuhanmu? Kita tahu Allah. Sekarang ni kita boleh jawab, sekarang ni saya boleh jawab, tuan-tuan. Tetapi di dalam alam barzah, tuan-tuan akan jawab dengan keimanan, bukan semata-mata pengetahuan. Ma nabiyuka, ma kitabuka, semua soalan akan ditanya. Makanya, tuan-tuan, soalan-soalan inilah yang perlu kita persiapkan. Maka kita masuk hadis yang pertama.
iaitu mati, permulaan jalan menuju ke alam barzah. Mati, permulaan jalan menuju ke alam barzah. Tuan-tuan, mana mungkin kita akan menuju ke alam barzah kalau kita tak mati? Tuan-tuan, alam barzah adalah salah satu alam yang tak dapat kita bayangkan bagaimana kehidupan di alam barzah. Tuan-tuan boleh dengar daripada saya yang bercerita ni. Tuan-tuan boleh baca daripada kitab-kitab. Tuan-tuan boleh baca daripada kisah-kisah sahabat, daripada nabi-nabi. Tetapi bagaimana perasaan itu, bagaimana keadaan itu, tuan-tuan, tuan-tuan tak akan pernah rasai seperti mana kehidupan di dunia. Sebab kerana tiada seorang pun yang mati hidup semula jumpa dengan tuan-tuan cerita. Kalau kita, tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan tak keluar dah daripada masjid ni. Cerita tentang alam barzah. Sebab itu alam barzah dikatakan alam pemisah. Yang ramai telah diberi peluang oleh Allah di dalam dunia, maka masuknya alam barzah barunya seketika, maka dia merayu kepada Allah, ya Allah. Nanti tuan-tuan akan jumpa satu hadis, ya Allah, kembalikan aku ke dunia, ya Allah. Kembalikan aku ke dunia, ya Allah. Aku nak kembali ke dunia, bukan nak berjumpa dengan keluargaku, bukan nak berjumpa dengan ambil jawatanku, bukan nak menikmati kehidupan di dunia, tetapi semata-mata untuk beramal soleh. Tuan-tuan, benda ini bukan saya cakap, tuan-tuan. Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, apabila setiap hampir kesemua yang meninggal meminta pulang semula daripada Allah, farji'na ya Allah, aku nak kembali ke dunia supaya apa? Aku boleh beramal soleh. Fa as-saddaqa, supaya apa? Aku boleh bersedekah. Tiada amalan yang hebat yang dapat menandingi tandingan sedekah. Sebab itu ramai yang nak merayu kepada Allah, tak nak, bukan nak buat apa-apa, semata-mata nak sedekah dan beramal amal soleh. Wa takuna minas soleh. Aku berjanji, ya Allah, aku nak beramal soleh. Berjanji ke Allah. Lalu Allah jawab, siapa hang nak balik ke dunia? Baru je daripada dunia. Dan sedangkan memang takkan kita boleh kembali ke dunia. Subhanallah. Makanya tuan-tuan, mati itu adalah sesuatu yang wajib. Kullu nafsin za'iqatul maut. Sahawanya tuan-tuan, setiap kita, saya, ayah kita suatu masa dahulu, ibu-ibu kita nanti tuan-tuan, isteri kita, anak-anak kita akan merasai sakitnya sakaratul maut. Tuan-tuan, sakitnya sakaratul maut, tuan-tuan, Nabi pun tak terlepas akan perkara itu. Seorang makhluk, Nabi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Bila ditanya siapakah, maka Nabi adalah orang yang paling dicintai oleh Allah. Allah pun tak dapat nak buat apa. Kenapa? Sakitnya sakaratul maut. Kita akan hadapinya itu, tuan-tuan. Kita tidak akan dapat elak sakitnya sakaratul maut. Sebab itu mati itu pasti. Kita akan merasai sakitnya mati. Kita akan melihat bagaimana rupanya malaikat maut. Baik orangnya, maka baiklah kehidupannya, baiklah cara matinya. Maka itu adalah pilihan, tuan-tuan. Pilihan kita, bagaimana kita nak mengolah, bagaimana kita nak mencari kehidupan kita. Kita nak kehidupan yang baik ataupun tidak. Itu, tuan-tuan. Tak ada orang paksa, tuan-tuan. Tuan-tuan, tadi tuan-tuan pergi ke masjid ni, tuan-tuan, ada tak orang paksa, tuan-tuan? Tak ada.
Kalau tuan-tuan nak terus tidur pun tak ada orang paksa. Kalau tuan-tuan nak bangun pergi masjid pun tak ada orang paksa. Maka hidup ini sama ada baik ataupun buruk sebenarnya adalah pilihan. Sebab itu hidup ini ia adalah pilihan dan takdir. Jangan kita mengatakan takdir. Ada orang menyalahkan takdir di saat dia melakukan kemaksiatan dan keburukan. Sedangkan pilihan itu adalah kehidupan itu, dia adalah di antara kaitan takdir dan juga pilihan. Baik tuan-tuan, al-mu'min, seorang yang mukmin tuan-tuan, sesekali dia tidak akan benci akan kematian. Tuan-tuan kena ingat. Kenapa? Bila ditanya kenapa seorang yang beriman, seorang yang rindu untuk bertemu dengan Allah, jangan sesekali kita yang beriman tuan-tuan untuk meletakkan bahawa kita takut mati. Jangan kita menjadikan diri kita seperti mana apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Satu zaman nanti tuan-tuan akan melihat ramainya manusia sangat cinta dunia dan sangat takut mati, sayang nak meninggalkan dunia itu, sehingga mereka takut nak mati untuk bertemu dengan Allah. Sedangkan yang mukmin ni tuan-tuan, kita ni yang beriman ni tuan-tuan, saya ni bukan apa semua tuan-tuan, kita yang beriman jangan sesekali takut mati. Kerana apa? Kerana perlu kita letakkan untuk mendatangkan rindu untuk bertemu dengan Allah. Kena tuan-tuan. Walaupun terpaksa meninggalkan keluarga, terpaksa meninggalkan dunia. Kenapa orang mukmin ini tuan-tuan dia tak takut mati? Kerana dia tahu itulah tempat dia untuk dia berehat tuan-tuan. Alam barzakh, rehat tuan-tuan. Letih tak hidup kat dunia ni tuan-tuan? Letih tuan-tuan. Jemu tak tuan-tuan hidup kat dunia ni? Jemu, bosan. Banyak perkara, banyak kewajipan, ada benda kita kena buat, ada benda tak boleh buat. Sebab itu ad-dunya sijnul mu'min. Ad-dunya tuan-tuan, Tuhan ni yang kita duduk ni tuan-tuan adalah penjara bagi kita, penjara bagi seorang mukmin. Sebab itu ada benda kita tak boleh buat. Macam orang duduk penjara, kena ikut peraturan, kena pakai baju oranye, kena makan ikut time, waktu keluar kena keluar, kita waktu solat kena solat. Sebab apa? Ini penjara bagi kita. Tak boleh buat ikut suka hati, kena ikut perintah Allah. Apa yang Allah suruh buat kena buat, apa yang Allah larang jangan buat, apa yang Allah kata jangan dekat, jauhkan. Sebab itu mukmin dia rasa, walaupun dia rasa dunia itu meletihkan, dunia itu satu penjara, tapi dia still nak ikut peraturan. Sebab apa? Dia tahu itu hanya sementara. Lalu dia mendatangkan rasa rindu untuk bertemu dengan Allah. Ya Allah, seronoknya dapat bertemu. Sebab alam barzakh tuan-tuan kita rehat, dapat bertemu dengan ahli keluarga, dapat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah tuan-tuan rindu tuan-tuan? Mendatangkan rasa rindu untuk bertemu dengan Allah, itu adalah salah satu kenikmatan. Maka tuan-tuan, untuk tuan-tuan menuju ke tempat rehat, RNN, rehat dan rawat di alam barzakh tuan-tuan kena mati dulu. Tuan-tuan kena mati dulu. Kalau lah tuan-tuan tak ada pilihan, malam lagi tuan-tuan pukul 12 malam, kena mati juga. Boleh tak tuan-tuan? Kalau diberi pilihan tuan-tuan, 12 tengah hari lagi, habis nyawa kita mati tuan-tuan. Oi, kelang kabut kita tuan-tuan.
tulis wasiat apa pun. Wish, mana boleh Ustaz, tak sempat saya nak jumpa ni, banyak benda Ustaz, sayang saya nak tinggal. Sayang saya nak tinggalkan. Di saat kita kata sayang kita nak tinggal, benarlah kita ada rasa sayang akan dunia itu, tuan-tuan. Tuan-tuan, maka nak tak nak kita akan merasa kematian. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, idza kharajat ruhul mu'min تلقاها ملكان يسعداها قال حماد فذكر من طيب ريحها وذكر المسك قال ويقول أهل السماء روح طيبة جاءت من قبل الأرض صلى الله عليك وعلى جسد كنت تأمرينه فينطلق به إلى ربه عز وجل ثم يقول انطلقوا به إلى آخر الأجل قال وإن الكافر إذا خرجت روحه قال حماد وذكر من نتنها وذكر لعنا ويقول أهل السماء روح خبيثة جاءت من قبل الأرض قال فيقال انطلقوا به إلى آخر الأجل قال أبو هريرة رضي الله عنه فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم غيطة كان عليه على أنفه هكذا رواه المسلم. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, apabila roh orang yang beriman keluar daripada jasad, roh itu akan disambut oleh dua malaikat yang membawa roh itu naik ke atas langit, tuan-tuan. Apabila roh orang yang beriman keluar daripada jasadnya, tuan-tuan, ataupun dicabut oleh malaikat maut. Sebab itu, tuan-tuan, di saat kita melihat orang yang meninggal, tuan-tuan, orang yang mati, orang yang meninggalkan dunia, tuan-tuan, sebenarnya kita lebih memerlukan doa daripada orang yang mati. Di saat kita melihat kematian, adanya jenazah, tuan-tuan, solat jenazah, tuan-tuan, orang yang sudah meninggal sebenarnya, tuan-tuan, sudah pun terlepas 3 perkara. Sedangkan kita, tuan-tuan, ada 3 perkara lagi yang akan kita hadapi, iaitu apa? Sakaratul maut. Orang yang meninggal dia dah lepas sakaratul maut. Orang yang dah meninggal dah melihat malaikat maut, sedangkan tuan-tuan tak melihat lagi malaikat maut. Dan orang yang meninggal, yang kadang-kadang kita lihat ada jenazah matinya baik, dia mendapat kadang-kadang husnul khatimah. Sedangkan kita ni, tuan-tuan, belum tentu husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Kan kita selalu mendoakan orang yang sudah meninggalkan dunia. Sedangkan kita ni yang hidup ni pun, tuan-tuan, juga memerlukan doa. Makanya sebab itu, tuan-tuan, roh orang beriman akan disambut oleh 2 malaikat yang mana akan membawa roh itu naik ke atas langit. Seorang perawi hadis bernama Hammad berkata, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan tentang wanginya roh itu seperti mana bau kasturi. Allah, di saat orang yang beriman, tuan-tuan, rohnya ditarik seperti mana bau haruman kasturi, tuan-tuan. Ini sampai pukul berapa ni? 7 suku, pukul 8. Tahu, tuan-tuan, nampak muka tuan-tuan dan selemak ni, gila lah Ustaz ni habis ni kan. 5 minit lagi boleh? Ke nak habis lah? 5 minit lagi boleh? Kita 5 minit lagi kan. 7 suku kita habis kan. Dia tak boleh lama-lama mengaji ni, tuan-tuan. Lama-lama ni nanti kalau tuan-tuan keluar daripada masjid, tuan-tuan sentap roti canai, sentap nasi lemak, habis hilang sekali tuan-tuan belajar. Kan? Belajar sikit-sikit tak apa, yang penting ada masuk, jangan keluar. Baik. Jadi setiap roh itu, tuan-tuan, masuk ke dalam badan orang yang beriman, direntap, dicabut oleh malaikat-malaikat maut, maka akan bau haruman kasturi wanginya.
Malah akan ditanya malaikat, roh siapakah itu? Roh siapakah itu yang mukmin? Baunya harum kasturi, tuan-tuan. Semua penduduk langit mendoakan roh itu. Inilah roh yang baik datang daripada bumi. Semoga Allah merahmatimu dan ke atas jasadmu yang kamu imarahkannya dengan amal ibadat. Doa didoakan oleh pula malaikat, tuan-tuan. Siapa ni roh ni, Allah wanginya kita ni, tuan-tuan. Sebab kalau kita melihat jenazah yang kita mandikan, yang kita salatkan, tuan-tuan, kita cuba selidik apakah amalan yang dilakukan semasa hayatnya, tuan-tuan. Yang kita melihat orang yang matinya baik, husnul khatimah, tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan, di saat kita mengetahui dan kita mampu untuk menziarahi kematian, mensolatkan jenazah, datang, tuan-tuan, solatkan, hadirkan diri, usaha untuk azam. Kerana apa? Kerana ia memikirkan akan itulah suatu hari nanti kitalah yang akan berada di dalam van jenazah itu. Kitalah suatu hari nanti yang akan diangkat oleh orang-orang di dalam keranda itu, tuan-tuan. Dan pastikan kita imarahkan. Kita imarahkan dengan apa, tuan-tuan? Wah, kita, jasad kita dengan amal ibadat. Sebab itu Nabi kata 3 perkara yang akan menemani kita, yang akan menghantarkan kita ke kubur nanti, tuan-tuan. Yang pertama, keluarga kita. Yang kedua, harta kita. Yang ketiga, amalan kita. Tiga-tiga ni, tuan-tuan, ketiga-tiga akan mengiringi kita, menghantarkan kita ke kubur. Tetapi hanyalah satu yang akan kekal menjadi teman, menjadi sahabat kita, menjadi rakan baik kita sehingga akhirnya. Malahan keluarga kita, isteri kita, tuan-tuan, suami kita yang kita sayang akan tinggalkan kita. Anak kita yang kita curahkan segala kasih sayang tinggalkan kita, tuan-tuan. Harta kita yang kita sayang, yang kita cari puluhan tahun, tuan-tuan, pergi meninggalkan kita, direbut oleh anak-anak kita, tuan-tuan, berebut harta kita. Rupa-rupanya yang akan menjadi sahabat kita, tuan-tuan, amalan soleh. Itulah yang akan kekal, itulah yang akan menjadi peneman, itulah yang akan meneman kita di kala kegelapan di alam barzakh, tuan-tuan. Maka ibarahkan kehidupan kita, jasad kita dengan amalan-amalan ibadah, yang itulah yang akan menjadi best friend kita, best friend forever, BFF. Jadikan BFF kita, tuan-tuan, apa? Solat kita, bacaan Al-Quran kita, zikir kita, sedekah kita. Jadikan benda yang kita suka. Semoga dengan amalan ibadah itu menjadi penerang di kubur kita kelak, tuan-tuan. Dan saya rasa seperti mana yang saya janjikan kepada tuan-tuan, sekadar itu sahaja perkongsian saya pada pagi ini. Saya berhenti sekadar itu, dan insya-Allah kita akan sambung lagi hadis ini pada bulan hadapan jika diizinkan oleh Allah dan diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf sekiranya mengambil masa lama daripada masa tuan-tuan. Semoga apa yang dikongsikan daripada saya, semoga apa yang kita bincangkan sama-sama pada pagi ini, kita dapat rahmat dan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Hanya ada yang muka-muka yang saya kenal, ada yang muka saya tak kenal. Ni pun ada yang muka, Ustaz mana, daripada mana ni Ustaz? Nanti mesti ada orang tanya, Ustaz daripada mana? Wah, jadi saya nak bagi tahu untuk siap-siap. Jadi tak payah tuan-tuan tanya, Ustaz duduk mana? Pasal kalau saya pergi tempat-tempat, Ustaz duduk mana Ustaz? Saya duduk di Meru. Saya duduk di Meru, bukanlah asal Meru. Duduk menyewa di Meru. Saya asal Manjoi ni je, Kampung Tengku Husin Ujong. Kampung Tengku Husin Ujong. Rumah mak ayah kat situ lah. Saya duduk Meru. Kat Manjoi ni adalah 2-3 tempat yang kuliah yang biasa saya banyak kat Meru, di Cepoh, adalah kat Sikit Kalahat,
Kad Majoy ni biasa kad surah Hasaniyah. Mana? Kad mana? Saya pun lupa lah. Ikhlasiyah, betul tempat haji ni, tapi Ikhlasiyah ganti-ganti je, lompat-lompat gitu. Haji ni walaupun bagaimanapun alhamdulillah, seronok tengok ramai-ramai. Semoga kita subuhkan majlis ilmu, dikawiyah kita dengan majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala, menurunkan rahmat dan keberkatan oleh kita. Wallahu taala alam. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.